Dapat apa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ar-raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tuan-tuan, kita berada pada muka surat yang ke-7. 8? 8 bukan 7, 8. V terbalik. Dia kalau V betul dia 7. V terbalik V terbalik. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota. Ni conclusion. Conclusion daripada perbincangan mengenai mata tu. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota itu, engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat-sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang sangat-sangat besar bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan-jalan dalam kebun-kebun syurga dan mahligai-mahligainya. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minuman-minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lain-lainnya. Maka mata itu hanya sahnya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada ada dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-sehingga pelihara, dan dimulia akan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotor akan dia dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. Ini conclusion. Bincang banyak-banyak benda tentang mata, apa tujuan Allah jadikan mata, tujuan dunia, tujuan akhirat, tujuan dunia. Last sekali conclusion dia kata apa? Dia kata, lah ni kita kena tengok apa tujuan Allah bagi jadi mata tu. Dan apa pekerjaan dia yang dia sangat-sangat dia nanti-nanti tu. Dia kata subhanallah. Dia kata, dan hendaklah menilik engkau. Yang ni menilik tu apa? Tengok sungguh-sungguh. Perhati elok-elok bagi dia. Kepada segala anggota engkau tu yang Allah jadikan tu pekerjaan yang patut bagi dia. Pada dia. Dan akan apa pekerjaan nanti-nanti bagi dia. Tujuan Allah jadikan anggota. Maka memelihara engkau, jagalah dia dengan segala anggota engkau itu sebagaimana jaga-jaga yang patut padanya, dan pekerjaan nanti-nanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, kata dia, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang sangat besar juga. Kalau tujuan benda yang Allah jadikan itu tujuan dia besar, tujuannya hebat, maka nak jaga pun kena jaga bagi hebat-hebat elok-elok. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau benda tu kecil, maka jaga tu tak apa. Kalau benda tu tujuan benda yang Allah bagi pada kita tujuannya hebat, maka jaganya juga hebat. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang sangat bersangatan. Maka bermula kaki itu, dia kata, kaki ni Allah jadikan kita, kaki ni adalah dinanti-nanti bagi kaki itu untuk berjalan dalam kebun-kebun syurga dan mahligai-mahligainya. Tujuan Allah kaki kita ni, tuan-tuan sekalian, ni kaki yang sama ni. Kaki yang sama ni akan berjalan dalam taman-taman syurga nanti ni. Subhanallah tuan-tuan. Baru ni bicara tentang syurga juga. Tuan-tuan musallik semat. Syurga ni kita tak pernah tengok ya. Kalau tuan-tuan Allah bagi izin mimpi syurga sekali ya. Tuan-tuan, dunia ni tak ada nilai apa dah kat kita. Hari tu kita cerita tentang Syekh Sulaiman Ad-Darani. Waktu pergi haji, berjumpa dengan seorang pemuda yang sangat-sangat kuat ibadat dia, non-stop, tak letih-letih. Dalam perjalanan itu terjumpa seorang pemuda yang memakai baju yang segak. Kemudian Salih Asyamat, pemuda itu kata apa? Wahai
tuan boleh tak kalau saya nak ikut dalam rombongan ni untuk pergi haji ni, ikut sekali. Boleh, silakan. Jadi ikutlah dia sekali dalam perjalanan tu. Sampai dalam perjalanan tu orang semua letih. Bila time break berhenti, semua orang tidur, letih. Perjalanan yang makan masa begitu panjang, naik unta dan sekalian. Sampai break semua orang flat lah, berhenti rehat, tidur. Tapi pemuda ni bangun sembahyang, non stop dah. Sembahyang, baca Quran, zikir, semangat sungguh-sungguh. Lepas tu semua orang kehairanan tengok pemuda ni. Elok sampai di kota Mekah. Waktu tu tuan-tuan masa semak dah mula-mula masing-masing dah mula nak pergi buat urusan sendiri-sendiri lah. Jadi Syekh Sulaiman ni dia nak tahu ni apa rahsia pemuda ni. Dia tanya, boleh tak cerita, kami nampak ni waktu dalam perjalanan tu orang lain semua letih-letih penat, kamu ni sungguh-sungguh nampak ibadat non-stop tak berhenti. Boleh tak cerita kepada kami? Dia kata jangan kutuk aku, jangan hina aku kalau aku cerita benda ni. Kita apa dia? Dia kata sebenarnya aku telah diberi mimpi oleh Allah melihat mahligai dalam syurga. Rumah-rumah, istana-istana dalam syurga tu Allah bagi dia nampak dah. Allah nampak mahligai. Mahligai dalam syurga ni dia tak sama dengan yang ada dalam dunia ni. Tuan-tuan, apa benda yang tuan-tuan nampak dalam syurga tu, dia tak sama sedikit pun dengan apa yang ada dalam dunia ni. Benda yang paling cantik dalam dunia tu nampak, cantik, masya-Allah, cantik sangat. Macam ni ikut syurga, bukan, takkan sama dengan syurga, Kok macam ni, kok lintas di kepala macam ni ikut syurga, bukan. Dia takkan sama. Sebab kalau tuan-tuan nampak sedikit daripada nikmat syurga, nampak sikit tuan-tuan, dunia ni tak ada value langsung dah, Tuan-tuan akan excited, akan seronok untuk pergi ke syurga Allah. Tuan-tuan sekalian, macam duk jadi dengan para sahabat kita cerita hari tu yang syahid dekat Syria hari tu ni kan, yang dimimpi dapat minum daripada sungai madu dalam syurga. Kita duk fikir macam mana dia boleh tinggal anak-anak dia yang kecil-kecil di rumah. Dan sekalian, baby lagi, anak-anak dia kecil-kecil, dukung isteri dia. Dan sekalian, kita dengan anak kalah ha. Isteri tu tak apa lagi, dengan anak kita kalah lah. Dan sekalian, tapi dia boleh tinggal duduk kat sana apa semua. Lepas dia syahid je, lepas dia meninggal, baru sahabat dia cerita. Sebenarnya dia kata sebelum dia pergi ke Syria tu, dia telah bermimpi minum daripada sungai di syurga. Dia cerita tinggal. Sebab apa? Dunia tak ada value apa dekat dia. Dia duduk kejap tu. Benda yang dia nampak. Nampak tuan-tuan. Masalahnya Allah Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Jangan kata apa dekat aku. Sebenarnya aku dah bermimpi nampak bangunan-bangunan dalam syurga tu. Dah nampak. Masalahnya. Dan duk tengok ni bangunan daripada perak, bangunan daripada emas, bangunan daripada yakut, bangunan daripada lu'lu'. Nampak. Kemudian terjumpa dengan seorang perempuan bidadari. Cantik, dia kata, Masya Allah. Bidadari kata apa? Wahai tuan, bersungguh-sungguhlah dalam meminang aku. Bersungguh-sungguhlah nak pinang aku. Tumbang dah dia tuan-tuan waktu tu. Kita tak payah bidadari ada markah mana. Kau dalam Facebook, tuan, bersungguh-sungguhlah nak meminang saya. Tumbang dah Facebook pun. Tuan-tuan, maksudnya ni bidadari. Kita tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, kalau Allah bagi nikmat ni melihat syurga, ya Allah, tuan-tuan, lupa habis. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita masuk syurga tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Istana syurga ni dia ada kubah-kubah. Setiap istana kita dia ada kubah-kubah dia. Ada istana yang dibuat daripada emas, ada istana daripada yakut, ada istana daripada batu marjan, ada istana daripada perak. Sama tuan-tuan. Debu tanah syurga ni tuan-tuan, debu ni baunya harum macam masalli ala sayyidina macam kasturi. Baunya harum, debu-debu dia tu. Tuan-tuan, sebab pokok yang ada dalam syurga ni tuan-tuan, pokok dia besar. Teduhan dia ni, kalau kita naik kuda tu berjalan tuan-tuan, kuda tu berjalan tu berhari-hari nak keluar daripada teduhan pokok tu. Dan cantiknya pokok ni tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan batangnya daripada emas. Saya tak kerti nak gambar keadaan dia tuan-tuan sekalian, diceritakan. Kemudian tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, buah-buahan yang mana kita duk nampak yang disebut dalam Quran. Kurma, tamar, anggur, delima, kan? Buah-buahan syurga, buah tin, buah-buahan syurga. Dan sekalian macam. Buah-buahan ni tuan-tuan, yang nama dia sama macam yang ada dalam dunia ni, tapi bentuknya tak sama macam yang ada.
Rasanya juga tak sama. Bahkan waktu kita teringin nak makan buah tu, tuan-tuan, kita tengok, Masya Allah Rabbi, teringin, terdetiklah hati kita teringin nak makan buah tu akan turun mai dekat kita untuk kita makan. Tuan-tuan bayang macam ni je. Dalam syurga ni satu benda, satu tempat yang tak ada rasa susah hati, yang tak ada rasa tak seronok. Seronok je macam. Sebab tu dalam dunia ni, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dia satu benda nama dia redha. Redha ni ulama kata, kalau seorang yang ada sifat redha dalam tubuh, dalam hati dia, Allah akan bagi pada syurga dunia. Siapa ada redha dalam hati dia, Allah akan bagi pada syurga dunia. Syurga dunia dengan maksud, kalau duduk dalam syurga, dia tak ada susah hati, tak senang, tak seronok, tak ada duk fikir benda yang memberatkan kepala kita ni. Cerita dalam syurga ni, tuan-tuan, cuba bayangkan satu nikmat yang tak pernah hilang. Seronok sepanjang-panjang, seronok je. Sebab tu, tuan-tuan, saya nak pesan, tuan-tuan, letih dengan ibadat, letih, semua orang letih. Dan tak larat, semua orang tak larat. Nak bangun tahajud, letih. Tuan-tuan letih, saya pun letih. Faham? Nak baca Quran, letih. Tuan-tuan, ingat, kita letih dalam ibadat. Orang yang duk sibuk dengan dunia pun letih dengan sibuk dengan dunia dia juga. Betul tak? Tuan-tuan letih ni, tuan-tuan kita duduk berasa macam kita buka Quran, kita spend half an hour untuk baca Quran, kita rasa macam hilang half an hour tu. Betul tak? Kalaulah kita buka Quran, katalah pukul 9:30 kita berhenti, maksud kita spend half an hour untuk kita baca Quran tu, kita rasa macam half an hour tu hilang. Betul tak? Tetapi sebenarnya tidak. Dalam ibadat, kalau tuan-tuan buat ibadat kepada Allah, Allah akan gantikan masa itu dengan satu benda yang tak reti kita nak cerita. Dia takkan hilang sebab ibadat. Anda faham tak? Kalau tuan-tuan spend half an hour untuk buat urusan dunia, tuan-tuan akan hilang urusan dunia. You akan hilang setengah jam tu. Hilang, dia takkan patah balik dah. Tapi kalau tuan-tuan spend masa untuk benda akhirat, half an hour yang tuan-tuan spend tu, Allah akan ganti yang nama dia keberkatan. Kadang-kadang Allah balas balik, tuan-tuan, bukan dengan masa yang panjang. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita berasa, kadang-kadang selepas daripada kita baca tu, Allah bagi, tuan-tuan sekalian, masa yang cukup untuk kita buat kerja-kerja kita yang lain. Allah ganti balik. Kalau tak baca Quran tu, mungkin tuan-tuan masa tu jadi tak cukup, tak sempat nak settle kerja. Tapi dengan baca Quran tu, kerja yang sama, jumlah yang sama, kita spend masa yang sama, tapi cukup. Berkat nama dia. Anda faham tak ni? Kadang-kadang bukan dalam bentuk masa, kadang-kadang bentuk rezeki, kadang-kadang bentuk anak-anak yang baik, kadang-kadang bentuk sihat, macam-macam. Tuan-tuan spend satu masa yang tuan-tuan peruntuk untuk akhirat, Allah akan ganti balik dengan benda yang lain, lebih baik daripada tu. Anda faham tak ni? Maksudnya kalau kita buat kerja akhirat ni, dia tak akan hilang masa dia. Baik. Tuan-tuan sekalian, wassalli ala sayyidina Muhammad. Tolong ingat elok. Pertama dia, tuan-tuan, kita hidup di dunia tak lama. Sat. Baru ni duk sembang dengan Ustaz Zaidrus nak mai. Duk bincang nak mai tempat saya. Kemudian salli alaihi wasallam Muhammad. Duk cerita, dia sehari dia tidur 2 jam ya. Belah malam tu dia tidur hanya 2 jam ya. Dan sila. Tuan-tuan, kalau nak jadi ustaz, tuan kena belajar tidur sikit. Lagi satu, kena belajar makan tuigis. Tak sempat nak lunch kadang, tak sempat nak makan. Selalunya on the move, on the road. Dan sekalian teman. Sambil-sambil selit-selit je makan. Timing makan lah out dah. Doktor selalu duk advise makan on time. Tak sempat nak makan. Dan sekalian, saudara-saudara. Tidur kena sikit. Sebab masa banyak dengan urusan-urusan ni apa semua tu. 2 jam dia tidur. Bila tanya dia pasal apa, tidur sikit sangat. Dia kata sebab hidup tu sekejap. Banyak benda nak buat, tapi masa terlalu sedikit. Anda faham tak? Sebab waktu rest kita yang sebenar-benar tu ialah nanti dalam kubur. Itu waktu rest kita sebenar-benar. Allah akan bagi kita rest yang cukup rest waktu kita dalam kubur. Sahabat saya duk ikut saya pergi merata 2 hari demam, tak bangun-bangun dah. Taklah. Kan? Mesti gosok baru dia kata apa? Sabar. Nanti kita rehat dalam kubur. Bunyi kubur pun takut. Macam nak mati cepat dia kata kan. Tuan-tuan sekalian, betul, rehat dia nanti benar-benar rehat dalam kubur. Tuan-tuan letih dengan ibadat. Tuan-tuan kerja sekali balik, nak buat ibadat lagi, nak pergi kuliah lagi, nak baca Quran lagi, nak zikir lagi. Tuan-tuan penat, tuan-tuan letih. Tuan-tuan ingat,
Tuan-tuan penat dengan akhirat, nanti pindah pergi dalam kubur, tuan-tuan akan rehat. Masuk syurga seronok. Ada orang letih juga, sibuk juga, duk kejar dunia dia. Tuan-tuan ingat tak sibuk ke? Ingat tak letih ke? Letih tak orang yang kejar dunia dia, tuan-tuan sekalian? Pergi kerja gelap-gelap, balik kerja gelap-gelap. Dia berkata, Ustaz, bila masa Ustaz spend masa dengan anak-anak? Tak ada masa dengan anak-anak, tuan-tuan sekalian. Masa dengan anak-anak saya. Jumpa sekali-sekala aku tu. Tuan-tuan sekalian. Dia kata, Ustaz hampir tak ada masa dengan anak-anak. Saya kata, orang yang duk sibuk dengan dunia, dia pun tak ada masa dengan anak juga. Keluar pagi-pagi gelap, hantar anak-anak pergi tu. Duk tidur lagi tu, dalam kereta tu. Pergi hantar kat mengasuh. Betul tak? Balik malam-malam, pergi ambil. Balik sekejap, 2-3 jam duduk dengan anak dia. Lepas tu besok bagi tidur, lepas tu bagi besok duk angkat balik tu, anak duk lena tu, bawa pergi lagi. Dia pun tak berjumpa anak dia, saya tak berjumpa anak saya. Tapi tuan-tuan sekalian, kita duk buat benda akhirat, sikit hari bangkit dalam bangkit pada mahsyar, kita akan duduk bersama dengan ahli keluarga kita ni, anak-anak kita, anak yang soleh, isteri kita apa semua duk berimpun sekali, sama-sama pegang-pegang tangan, semua berkat masuk syurga. Sedangkan depa yang sibuk-sibuk dengan dunia, anak duk mana seorang pun tak tahu, isteri pun lepas ke mana apa semua, sibuk-sibuk masing-masing duduk dalam bahagian neraka masing-masing. Dunia pun tak jumpa, akhirat pun tak jumpa. Letih, saya pun letih, depa pun letih. Kita letih, depa pun letih. Biar kita letih dengan benda akhirat, asalkan kita tenang, seronok waktu duduk di dalam. Kita letih waktu kita dunia dengan kerja-kerja akhirat. Kita pindah nanti di syurga, kita pindah pergi dalam kubur, tuan-tuan, kita rehat dan kita dapat nikmat yang lebih baik lepas daripada tu. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan letih, depa pun letih. Tuan-tuan pilih nak letih macam mana. Sebab tu tuan-tuan, dalam ibadat ni satu benda nama mujahadah. Kena mujahadah. Kalau tuan-tuan tak mujahadah, tak jadi. Kalau tuan-tuan berkira dengan waktu, tak jadi. Tuan-tuan sekalian, balik kerja, nak main kerja, waktu pagi apa semua, tuan-tuan try lah, slot in lah apa-apa ibadat yang tuan-tuan boleh buat. Slot in lah. Usahalah bagi ada masa untuk kita baca Quran. Slot in lah masa untuk kita zikir istighfar 100 kali. Slot in lah untuk kita la ilaha illallah 100 kali. Kena slot in juga. Ejah lagi mana dapat. Tak larat letih. Lah waktu tu nak rehat Ustaz. Tak apalah, biar kita rehat ni dengan ibadat kita tu. Jadikan Quran itu masa kita berehat. Dah masa nak rehat tu lah, waktu nak rehat apa semua. Dah jadikan masa kita dengan Quran tu waktu kita rehat kita tu. Kalau orang tanya waktu rehat mana? Tu waktu kita duduk dengan Quran. Itulah masa kita rehat. Waktu rehat kamu mana? Waktu aku semayang tahajud. Itulah waktu aku rehat. Waktu rehat kamu mana? Waktu aku semayang, waktu aku semayang sunat. Itulah waktu rehat. Waktu rehat aku mana? Waktu aku duduk bersila, aku istighfar 100 kali. Itulah waktu aku rehat. Jadikan waktu-waktu ibadat kita tu sebagai waktu-waktu rehat kita. Tuan faham tak? Dan jangan letak ibadat tu sebagai satu benda yang memenatkan kita. Sebenarnya tak. Sembahyang tu sendiri satu rehat. Kalau tuan-tuan nak apa dia panggil apa? Nak exercise. Sembahyang tu sendiri satu exercise. Kalau nak rehat, sembahyang itu juga merupakan satu kerehatan. Baca Quran, kalau nak ketenangan, nak kerehatan, Quran itu bagi ketenangan, Quran itu bagi kerehatan. Tuan-tuan, pasal apa kita duk berasa dia macam satu bebanan? Sebab kita tak biasa dengan dia. Sebab kita dah kita tak biasa dengan dia, tuan-tuan sekalian. Kita masih duduk dalam posisi memaksa untuk buat ibadat. Kita dalam push untuk kena push. Push lah, tak apa, dia panggil mujahadah. Tuan-tuan sabar sat sikit hari, nikmat tu akan main, manis tu akan main dalam tubuh badan tuan-tuan. Tuan faham tak ni? Tuan-tuan faham tak ni? Cerita dia Musalli Al-Zimat, tuan-tuan, biar letih tak apa, nanti kita rehat. Nanti kita rehat. Sabar sat je. Nak mati kalau lama, tak apa lama lagi. Sabar sat je. Tuan-tuan, my time dia mati. Lepas mati, kita duduk dalam kubur. Waktu tu kita nak malaikat tepuk kita ni. Dia kata apa? Rehatlah. Itu letih dah bicara rezeki. Itu letih dah semayang, letih dah ibadat. Itu letih dah. Hari ni masa rehat. Bangkit di padang mahsyar, bangkit masuk syurga, dalam bangkit di padang mahsyar pun rehat. Ada orang tenggelam dalam peluh dia. Dengan matahari naik, tuan-tuan sekalian, duduk atas kepala Allah, kata matahari panaskan kamu 70 kali ganda. Ibnu Katsir cerita waktu tu kita duduk di padang mahsyar ni menggelegak otak sebab panasnya api matahari yang duduk di atas kepala. Ada orang tenggelam dalam peluh, ada orang seksa, tuan-tuan, duduk di padang mahsyar ni. Kalau kaki boleh letak macam ni flat, itu pun dah satu nikmat. Sebab berdiri ni di hujung-hujung kaki sebab terlalu bersesak-sesak, tuan-tuan. Orang tenggelam dalam peluh apa semua dengan matahari duduk di atas kepala, berdiri dalam keadaan yang sangat panas, tuan-tuan sekalian Musalli Al-Zimat. Lapak dan dahaga yang cukup teruk, azab.
Padang mahsyar ni sehinggakan waktu tu kita minta pada malaikat, minta pada Allah, bukan minta nak masuk neraka syurga, minta nak timbang bagi pelepas ya. Sebab tak tahan. Ada sampai ada minta apa? Ya Allah, bagi masuk neraka teruslah sebab tak tahan lah, tak sabar nak untuk di padang mahsyar. Tuan-tuan, orang yang letih waktu hidup di dunia dengan ibadat dulu, hari itu Allah bagi rehat. Tuan-tuan, kita duduk di bukit-bukit, Nabi cerita. Orang duduk di bukit-bukit di bawah arasy Allah. Yang lain kena matahari. Kawan ni ada bumbung dia arasy Allah. Arasy Allah duduk, dia duduk di bawah teduhan arasy Allah. Duduk dalam keadaan tenang, seronok, bahkan bersembang-sembang dengan orang di sebelah dia. Tengok orang tenang seksa-seksa di bawah tu. Ni belum cerita neraka lagi. Ini baru padang mahsyar. Tuan-tuan, dia panggil apa? Orang yang mendapat perlindungan arasy Allah. Antara dia apa, tuan-tuan sekalian? Seorang lelaki. Kalau ni sebut lelaki rajulun, maksud dia sekali dengan perempuan. Yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Hati tu teringin nak pergi masjid. Kalau nak semayang tu dia nak semayang di masjid. Kalau dia lalu tu dia tengok masjid, dia teringin nak pergi. Hati terikat dengan masjid, orang ni akan mendapat perlindungan arasy Allah. Seorang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Kalau sebut rajulun, maksud termasuk dengan perempuan. Jumpa seorang kawan dia, bertemu dengan kawan dia pun kerana Allah, berpisah dengan kawan dia pun kerana Allah, bukan sebab yang lain. Berkasih-kasih sama-sama tuan-tuan sekalian kerana Allah. Banyak lagi tuan-tuan sekalian, 7 golongan orang yang musalli ala sayyidina Muhammad yang mendapat perlindungan arasy Allah. Waktu dalam keadaan orang duduk dalam keadaan yang sangat seksa, cukup teruk waktu tu. Tuan-tuan, apatah lagi waktu dia melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga Allah, tuan-tuan, nikmat yang tak pernah kurang dah, takkan kurang dah. Seronok sepanjang-panjang. Salli ala sayyidina Muhammad, jalan dalam syurga, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Ceritakan syurga ada istana-istana, tuan-tuan, ada orang dapat istana. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan istana kita dalam syurga. Ni sana. Nampak istana-istana? Saya tak ingat nanti saya beritahu. Tak ingat 7 golongan. Tuan-tuan, masalah Ahmad, waktu masuk dalam syurga tu, istana-istana depan di sana tu ada nama kita dah. Ada tertera nama kita siap-siap. Ada orang sampai juta istana dia. 1 juta istana. Faham? Pasal apa? Tuan-tuan cuba bayangkan. Kalau sehari dia boleh sebut la ilaha illallah 100 kali ikhlas kerana Allah, bukan sebab apa-apa. Sebut la ilaha illallah dalam hati dia ni, dia sebut tu sebab dia betul-betul mentauhidkan Allah. Allah lah satu-satu Tuhan dia. Faham ni? La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali sebut. Setiap satu la ilaha illallah disebut, satu istana Allah bina dalam syurga. Ada orang 1 juta istana dia. Yalah, pasal sehari dah 100 kali. Dia hidup berapa lama tuan-tuan sekalian? Faham tak ni? Banyak dah 100 istana? 1 juta istana banyak tak? Tak banyak. Tahu pasal apa? Pasal syurga ni sampai bila-bila duduk sana, bukan ada ending. Duduk sampai bila-bila. Sampai bila ni? Sampai bila-bila. Berterusan, tak ada ending, tak ada stop lah. Kalau ada 1 juta istana dia pun, malam ni tidur istana ni, esok tidur istana tu, lusa tidur istana ni, tuan-tuan sekalian, 1 juta malam patah balik istana nombor 1. Tidak. Dia duduk sana ni di infinity ni, sepanjang. Sebab tu tuan-tuan, himpun istana paling banyak himpun. Siap-siap. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kan? Antara cara nak dapat istana syurga lagi, Nabi sebut, siapa yang menjaga 12 rakaat sunat rawatib, sunat qabliyah ba'diyah. Alhamdulillah. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat sebelum Asar, 2 rakaat selepas Maghrib dan 2 rakaat selepas Isya. Ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat sebelum Asar, 2 rakaat selepas Maghrib dan 2 rakaat selepas Isya. Yang ada sebelum selepas ni Zuhur ya. Yang lain sama ada sebelum atau selepas. Boleh ingat tak? Ingat satu hai, buat satu hai. Buatlah. Tuan-tuan, ikhlas amal kerana Allah. Kita nak kaki ni Allah bagi ni, bukan sebab yang lain. Sebab tu nak jalan kaki ni dalam syurga nanti, kalau nak jalan kaki dalam syurga, nak rasa macam mana debu-debu dia daripada muslimat, daripada apa? Daripada wangi macam kasturi.
Ni yang keluar daripada batu-batu, bata-bata yang tersusun di mahligai-mahligai kita tuan-tuan sekalian ni. Yang celah-celah batu bata yang tu daripada mahligai kita tu. Harum dia macam kasturi. Tuan-tuan nak rasa yang tu. Tuan-tuan nak berjalan dalam istana-istana tuan-tuan sekalian. Yang luasnya syurga ni tuan-tuan bersama seluas langit dan bumi. Pintu syurga tu sendiri satu pintu, satu keping pintu itu tuan-tuan sekalian. Masya Allah Sayyidina Muhammad. Perjalanannya 3 hari 3 malam. Kuda pecut paling laju. Nak sampai sekeping pintu tu nak habis. Luasnya syurga subhanallah. Dan dia antara dua pintu. Pintu ni dengan pintu tu. Pintu ni dengan pintu tu. Ada dua perjalanan tu sekalian. Seperti mana perjalanan di antara Mekah dengan Basrah di Iraq. Cukup luas Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan nak duduk dalam momen tu. Tuan-tuan nak tengok istana-istana Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan nak tengok sungai-sungai dalam syurga yang duk cerita tu. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan pokok-pokok yang kita ceritakan tadi yang cukup cantik tu tuan-tuan. Jaga kaki kita ni lah ni. Jaga kaki lah ni. Jangan salah guna kaki kita lah ni tuan-tuan sekalian. Duk pergi berjalan benda yang tempat yang Allah murka. Sebab ni Allah sepatutnya tuan-tuan ni kaki kita ni Allah duk reserve ni. Dia duk tunggu ni. Kaki kita ni duk tunggu nak berjalan dalam syurga tu. Tiba-tiba kita salah guna menyebabkan dia tak sampai pada syurga tu. Anda faham tak? Satu benda yang cukup besar yang Allah nak bagi ni. Yang dia sedang menanti-nanti. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak bagi penjagaan yang sebaik-baiknya. Sampai tak sampai hajat dia untuk pergi ke syurga Allah. Anda faham? Itu yang dia maksud macam tu. Dia kata kaki kita ni subhanallah. Kaki itu adalah nanti-nanti baginya akan berjalan-jalan dalam kebun-kebun syurga. Dan mahligai-mahligainya. Dan adapun tangan ini dinanti-nanti baginya untuk mencapai buah-buahan syurga dan minuman-minumannya. Oh tuan-tuan sekalian. Tangan kita ni duk tunggu apa? Dia duk tunggu nak petik buah syurga tu. Allahumma salli. Dalam syurga ni tuan-tuan, dia ada satu tempat nama pasar syurga. Dalam riwayat Abu Hurairah. Pasar syurga ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal syurga ni tuan-tuan, Abu Hurairah tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, pasar syurga tu, dalam syurga ada pasar tak? Dia kata ada. Sama tak pasar ni macam pasar-pasar kita kat sini ni? Tak sama. Dia kata bahkan pasar syurga ni tidak ada jual beli. Dia tak ada jual beli. Bahkan pasal syurga nanti tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, di situ ni kita ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita teringin, semua benda yang kita teringin semua ada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan apa yang kita teringin dalam hati kita waktu tu tuan-tuan, semua Allah bagi, percuma aja. Waktu tu kata Nabi SAW, kita akan duduk di atas mimbar kita masing-masing. Mimbar ni maksud satu tempat kemuliaan. Dia ikut kepada amal kita dulu-dulu ni. Ada orang duduk di atas mimbar masalih sama yang apa ni tinggi daripada emas. Ada orang duduk mimbar dia tinggi daripada perak. Ada orang duduk tinggi maksudnya tuan-tuan sekalian daripada lu'lu'ah permata. Ikut kepada amal dia waktu hidup di dunia. Dan orang yang paling lekeh, orang yang paling rendah martabat dia dalam syurga itu pun tuan-tuan sekalian, duduk di atas timbunan kasturi daripada syurga. Macam mana? Tak tahu. Tuan-tuan yang duduk terbayang macam botol-botol minyak wangi kasturi daripada jual kat pasar malam tu, kerak lagu tu kepada bukan jalan tuan-tuan. Sekalian. Bahkan orang yang duduk di atas timbunan kasturi daripada syurga ni pun dia merasa itulah nikmat yang paling hebat yang dia ada waktu tu. Tak ada nikmat lain dah. Itulah nikmat yang paling best sekali yang dia ada. Faham sekalian tuan? Waktu tu kata Nabi SAW, bila dia memandang kepada orang yang lebih tinggi martabat dalam syurga tu, dia teringin dengan orang tu. Dia tengok, ya Allah, cantiknya baju dia. Disebut dalam riwayat hadis. Cantiknya baju dia, subhanallah. Dia teringin baju orang. Dia tengok-tengok tu imam surau dia. Macam kenal. Oh, tu imam surau tu, Masya Allah, Rabbi kan. Tengok dia duduk nu atas tinggi tu. Soleh semak tuan-tuan sekalian, duduk atas daripada mimbar daripada istana, daripada emas tu. Jadi kita kalaulah baju tu tak ada nak sebut kalau tuan-tuan bau pling tukar siap dah. Turi peling tuan-tuan sekalian pakai turi. Waktu dia berjalan-jalan, dia tengok wajah-wajah orang bersinar-sinar. Lagi cantik, hebat amal dia waktu dunia. Lagi cantik wajah dia waktu di syurga. Kita nanti di syurga tuan-tuan, umur kita 33. Umur kita 33. Tinggi kita ni tinggi Nabi Adam. 70 hasta punya tinggi. Tinggi ustaz, gegasi kau waktu tu.
Besarnya Ustaz, besar. Tak rasa besar lah, ada semua orang besar tu. Kita seorang-seorang besar tu pelik. Habis dah semua orang besar tu tak rasa besar dah lah. Tidak lah. Kita tinggi macam Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Umur kita 33 semua, 33. Sebab tu ada seorang makcik tu, dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, boleh tak saya masuk syurga? Makcik tua ni. Rasulullah kata apa? Orang tua-tua tak boleh masuk syurga. Menangis orang tua tu. Orang tak menangis. Yang kata tu bukan Nabi kata macam tu. Orang tua-tua tak boleh masuk syurga. Menangis dia, takutlah. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Rasulullah kata memanglah orang tua-tua tak boleh masuk syurga. Sebab dalam syurga nanti semua muda-muda. Senyum balik dia. Kita semua nanti umur 33. Macam dulu waktu kita duduk dalam Lauh Mahfuz. Waktu kita duduk dalam Mahfuz dulu tuan-tuan, umur kita ni, roh-roh kita tu semua standard je umur dah. Cuma ada orang turun dulu, ada orang turun kemudian, itu dah jadi orang tua muda apa semua tu. Waktu di sana nanti bangkit di padang mahsyar sama. Umur kita sama, duduk dalam syurga sama umur kita. Faham? Badan besar untuk sekalian umur 33. Wajah putih-putih macam matahari. Sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah mereka putih. Ada orang muka dia cahaya dia macam bulan, ada orang cahaya dia macam matahari, ikut pada amal dia waktu hidup di dunia. Dan sekalian sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik tuan-tuan sekalian, nah, bila kita tengok orang-orang dalam syurga ni, masya-Allah Rabbi, cantiknya wajah dia ni, masya-Allah Rabbi, subhanallah. Teringin nak ada cantik wajah macam dia. Allah akan bagi waktu tu juga wajah cantik macam dia. Dalam syurga tuan-tuan, dalam syurga tak ada susah hati, tak seronok, tak ada benda-benda, tak ada yang lain, seronok nikmat. Sebab tu tuan-tuan, usahalah jadi ahli syurga, usaha. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak boleh masuk syurga ni, maksud dia kita masuk neraka. Tuan-tuan tak akan sanggup untuk berhadapan dengan siksa neraka. Apa yang kita cerita seronok syurga tu tuan-tuan, opposite, dahsyat sakit neraka. Tuan-tuan sekalian. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seperti itulah segala anggota yang lain-lainnya, maka mata hanya sanya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada dalam negeri dunia dan tiada dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Tuan-tuan, sampai satu hari nanti kita akan berhimpun semua-semua depan pintu syurga khuldi. Dalam riwayat sebut dia panggil hari pertemuan agung. Waktu kita semua ahli syurga mai siap ready nak masuk syurga, semua duduk di depan pintu syurga khuldi. Waktu tu mutawif kita malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat-malaikat yang sedang tunggu di pintu, muka pintu syurga tu tanya, ni Jibril nak pergi mana ni? Bawa siapa ni? Ni nak bawa siapa ni? Mai tempat syurga yang tak pernah dijejaki oleh mana-mana kaki manusia ni. Aku bawa tetamu Allah. Kemudian tuan-tuan, pintu pun dibuka. Malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam syurga, naik di atas istana yang tinggi. Dia punya menara dia. Istana kita nanti ada menara-menara, ada kubah-kubah. Dan sekalian, Musallih Zaman ada di dalam istana tu bilik-bilik yang terus mata dia panggil. Bilik-bilik yang kita boleh nampak dekat dalam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik atas menara yang tinggi itu, dia kata, wahai Muhammad, wahai para nabi dan para rasul, wahai tetamu-tetamu Allah, dhuyufur rahman, masuk. Kita pun tuan-tuan ikut Nabi Muhammad masuk dulu. Kita pun masuk ikut belakang dia. Tuan-tuan, bila kita masuk saya syurga waktu tu, tak seronok dah. Selepas daripada tu, apa nikmat yang tuan-tuan dapat, semuanya nikmat bertambah, tak akan berkurang. Tak akan berkurang. Kalau hari ni punya nikmat banding dengan semalam punya nikmat, hari ni lebih hebat daripada semalam dan tak akan berkurang. Seronok, nikmat. Selepas daripada tu, nikmat sampai dan tuan-tuan akan keluar daripada syurga. Salli ala sayyidina Muhammad. Masuk, tengok, ya Allah, cantiknya, subhanallah, pohon-pohon daripada syurga yang kita dengar dulu waktu kita hidup di dunia. Hari itu kita tengok macam mana pohon-pohon yang daun dia emas. Kita tengok macam mana pokok-pokok yang batang-batangnya daripada perak. Hari itu kita tengok macam mana burung-burung yang terbang, yang duduk mengebarkan sayap, yang turun wangi-wangian daripada tangan dia, daripada bulu-bulu dia, Masya Allah.
Terus sekalian muslimat, hari itu kita tengok sungai-sungai daripada syurga yang Allah duk cerita tuan-tuan. Muslimat dia kata inna muslimat innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dikurniakan kepada mereka syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari itu kita tengok bagaimana daripada arasy Allah tuan-tuan turun sungai daripada musalli ala sayyidina Muhammad syurga, daripada syurga Firdaus. Punca sungai itu daripada syurga Firdaus yang turun sampai ke syurga-syurga yang lain yang ada 100 tingkatan pada dia. Ada syurga, ada sungai daripada susu, ada sungai daripada madu, ada sungai daripada musalli ala sayyidina Muhammad khamar. Air-air anggur yang kita minum tak memabukkan. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, cantik masya-Allah Rabbi. Tengok terpegun kita dengan syurga hari itu. Tak kerti nak gambar dah perasaan, tak kerti nak gambar dah keadaan waktu tu. Kemudian tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Kita pandang kiri dan kanan, nampak istana-istana tersegar. Di depan istana tu dah tertera, dah tertulis nama-nama kita. Ada nama kita siap dah. Jafri Abu Bakar, saya. Mudah-mudahan ahli syurga, amin. Sekalian macam masuk masya-Allah Rabbi tuan-tuan, kita tengok sana. Kemudian kita dibawa naik satu kenderaan. Yang macam mana tak tahu, Allahu a'lam. Satu kenderaan nak bawa kita pergi melawat dalam syurga tu. Dan jangan duduk terbayang macam kereta api Zoo Taiping ke, tak? Duduk tengok semua macam tu. Wallahu alam, kita tak tahu macam mana kenderaan. Masuk, pokok-pokok memberi laluan. Kita lalu aja, pokok-pokok semua beri laluan. Jalan, masya-Allah sekalian. Sampai di satu tempat yang namanya Hadiratul Quddus. Waktu tu Sulaiman Allah suruh malaikat Jibril alaihi salam bawa permaidani daripada syurga, dihamparkan permaidani yang sangat cantik, yang sangat indah. Kita pun duduk dekat situ, ya Allah. Kita ni daripada masuk tadi duduk nampak nikmat ni, nikmat. Duduklah tuan-tuan musalli alaihi wasallam, duduk atas pelayan-pelayan syurga mai kat kita. Sambut kita. Bawa baju-baju yang indah daripada syurga untuk kita pakai. Bawa mahkota-mahkota. Bawa cincin-cincin yang tertera Asmaul Husna, yang tertera nama-nama Allah, yang tertera puji-pujian kepada Allah. Setiap orang dapat cincin, dapat mahkota, dapat baju-baju yang indah, masya-Allah Rabbi. Dia bawa makanan kepada kita ni, diberi makan kepada kita. Yang lagi makan lagi sedap, yang lagi minum lagi sedap. Makan lagi sedap, lagi sesuap-suap berikutnya lebih sedap daripada yang sebelumnya. Minum yang berikutnya lebih sedap daripada minum sebelumnya. Tegukkan berikutnya lebih sedap daripada tukang berikutnya. Allah kata bawa, beri kepada mereka wangi-wangian. Mai pula tuan-tuan, burung yang besar, yang duk terbang yang sangat cantik. Kita semua terpegun dengan indahnya burung tersebut. Semua orang tengok dia lagi. Cantiknya burung, masya-Allah. Di kibar sayap dia. Setiap di kibar sayap dia tuan-tuan, di celah-celah sayap dia tuan-tuan, turun wangi-wangian yang kena baju-baju kita, yang harum semerbak habis semua orang dekat situ hari itu. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk menunggu-nunggu ni, apa lagi nikmat-nikmat ni? Apa lagi nikmat-nikmat? Tuan-tuan sekalian, kita nampak malaikat Jibril bawa mimbar daripada nur. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, dibawa naik atas mimbar tu tuan-tuan. Salli ala Muhammad. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, kita tak pernah berjumpa dengan dia. Hari itu kita tengok Nabi Daud membacakan kepada kita kitab Zabur. Nabi Daud baca kitab Zabur dan kita tak pernah dengar kitab Zabur. Hari itu kita dengar sendiri kitab Zabur dibacakan sendiri oleh Nabi Daud alaihi salam. Yang Nabi Daud ini tuan-tuan, dia di kalangan manusia dia mempunyai suara yang sangat merdu. Nabi Daud, dengar sendiri. Turun Nabi Daud alaihi salam. Naik Nabi Musa alaihi salam baca kepada kita kitab Taurat. Pertama kali dalam sejarah hidup kita dengar kitab Taurat, tak pernah dengar. Mendayu-dayu bacaan Nabi Musa AS. Terpegun kita dengan sedapnya suara Nabi Musa AS. Turun Nabi Musa AS, dipegang tangan Nabi Isa AS untuk naik. Macam persembahan hari itu kita dengar. Macam musabaqah kan? Kita semua duduk tunggu, seronok. Nabi Isa AS baca pada kita kitab Injil yang betul, yang sebenarnya turun kepada Nabi Isa AS.
Dia baca mendayu-dayu, tuan-tuan, kita tak pernah dengar, kita tak pernah tengok Nabi Isa. Hari itu kita tengok Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa alaihissalam, naiklah Nabi kita, kekasih kita, manusia paling mulia dalam dunia, manusia kekasih Allah, yang kalau tak kerana dia seluruh alam ni Allah tak jadikan. Kita rindu Nabi, tuan-tuan, kekasih kita Muhammad SAW. Dia naik tu, tuan-tuan, baca Quran daripada awal sampai habis. Tuan-tuan bayangkan momen tu macam mana. Tuan-tuan bayangkan keadaan tu. Yang duduk di depan tu kekasih kita, kekasih yang sangat-sangat kita cinta, lebih daripada mana-mana manusia. Tuan-tuan bayang posisi, bayangkan keadaan tuan-tuan waktu tu. Macam ni keadaan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sonok kekasih kita, tuan-tuan. Allahumma salli. Kita tak ada lain waktu tu, kita menangis je. Sebab seronok, terpegun dengan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar Imam Sudais baca Quran pun habis dah, sedap sangat dah, betul tak? Kita baca Syekh Masyari Rashid Al-Afasi baca Quran kat kita pun kita kata, ini bayangkan Nabi sendiri baca pada kita Quran. Allah muslim, tuan-tuan, tak kerti nak gambar keadaan waktu tu, melainkan kita menangis je. Tu sedap. Habis Quran tu tak terasa waktu berlalu. Bahkan tak puas kita mendengar dia. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rasa macam Allah, nikmat ni seronok sangat dah ni, nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat apa. Orang yang sepanjang hidupnya dalam azab dan seksa, susah dan payah sepanjang hidup di dunia ni, seksa, payah, azab teruk waktu hidup di dunia ni. Sampai dia tak berasa seronok walaupun sedikit waktu hidup dunia 60 tahun, 70 tahun ni dia seksa sangatlah. Celup sikit je nikmat syurga. Celup walau sedikit, plup, nikmat syurga tu. Setitik nikmat syurga bagi kat dia, tuan-tuan, melupakan habis sepanjang hidup dia yang azab. Tetapi orang yang hidup dalam nikmat sepanjang hidup dia, nikmat seronok, kaya raya, duit berjuta, tuan-tuan, kereta kenderaan besar-besar. Sahabat cerita tadi, tuan-tuan, Salih Syamad, kereta Merc paling mahal 8 juta harga dia, kan? Masya Allah Rabbi. Apa benda dalam kereta kita pun tak tahu. 8 juta, tuan-tuan. Dia kerja bank ni tahu. Pergi apply loan 8 juta nak beli kereta. Ini loan tak approve lah. Kalau dia tak bayar, tuan-tuan, jenuh sadar siapa nak pergi tender lelong, siapa nak beli. Betul tak? 8 juta, tuan-tuan. Musalli ala Syamad. Kalau hidup di dunia, tuan-tuan, Allah nikmat, sepanjang-panjang nikmat, Allah celup sikit dengan satu celupan neraka, celup sikit ya pun, tuan-tuan, hilang nikmat-nikmat tu. Dia lupa habis nikmat-nikmat tu pasal azabnya neraka. Faham, tuan-tuan? Kemudian, tuan-tuan, kita nanti apa lagi nikmat nak main ni, apa lagi nikmat nak main, tiba-tiba, tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Muhammad, kita terdengar satu suara di langit, suara yang sangat merdu, yang kita tak pernah dengar, yang tak sama suara tu dengan suara mana-mana yang kita pernah dengar di dunia. Tuan-tuan, kita tahu itu suara Allah yang tak pernah kita dengar. Itu kali pertama kita dengar suara Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kemudian dia kata, wahai hamba-hambaku sekalian, apa yang kamu nak lagi pada hari ini? Apa lagi hajat kamu? Apa yang nak kamu minta pada aku lagi pada hari ini? Akan aku tunaikan kepada kamu. Kita kata apa? Dah lah ya Allah, kami dah nikmat sangat dah hari ini. Kami dah seronok saja hari ini. Tak ada yang kami lalu pada hari ini melainkan keseronokan saja. Tak ada apa dah kami nak minta ya Allah. Cuma satu kami nak ya Allah, redha-Mu, kami nak redha-Mu, kami nak redha-Mu. Allah kata, dah, aku dah redhakan kepada kamu. Dah redha dah. Hari ini aku nak bagi satu nikmat yang lebih besar daripada semua. Satu nikmat yang lebih hebat daripada semua. Pada tuan-tuan, terbuka hijab di langit. Terbuka hijab, kita duduk tunggu tengok ni apa nak main. Keluar wangi-wangian daripada terbuka hijab tu, keluar wangi-wangian, wangi yang sangat harum. Tak kerti nak cerita, tuan-tuan. Nak kalam, nak letak kalam tu tak pandai. Tapi tuan-tuan tunggulah momen tu, tuan-tuan hiruplah sendiri udara tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, terbukalah hijab yang kedua. Bila terbuka saja hijab yang kedua, tuan-tuan, waktu tu tuan-tuan tengok sendiri wajah Allah SWT. Pertama kali dalam hidup kita, kita tengok sendiri wajah Allah SWT, yang tak sama dengan mana-mana manusia, yang tak sama dengan mana-mana zat yang ada di muka bumi ini. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sama, tidak ada serupa dengan apa yang ada sekali. Nampak ya Allah Rabbi subhanallah.
Allah yang kita sujud, Allah yang kita duk sebut nama dia setiap hari, Allah yang kita munajat pada dia, Allah yang kita bangun pada tiap-tiap malam duk panggil nama dia, Allah yang daripada kita kecil sampai kita mati tak pernah lekang daripada mulut kita nama Allah, yang kita tak pernah tengok, yang kita duk sujud pada dia tuan-tuan. Hari itu pertama kalilah hidup kita tengok wajah Allah. Tengok saja wajah Allah, kita semua sujud di depan Allah SWT. Semua sujud. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata bangunlah, bangun. Dah habis dah waktu sujud kamu, waktu ibadat kamu dah habis, dah sempurna di dunia. Hari ini hari aku nak sempurnakan nikmat-nikmat aku macam mana aku janji waktu hidup dunia dulu. Tuan-tuan, masyaallah syamat. Melihat sahaja wajah Allah, melupakan habis kita dengan segala nikmat yang kita dapat hari ini. Dan melihat wajah Allah itu merupakan kemuncak kepada nikmat di dalam syurga. Sebab tu minta tuan-tuan jadi ahli syurga Firdaus. Nabi suruh kalau kamu nak minta syurga Firdaus. Pasal apa? Sebab kalau kita dapat syurga Firdaus, tuan-tuan, kita akan dapat melihat Allah sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ada pintu akses direct untuk berjumpa dengan Allah. Setiap hari 2 kali sehari kita akan melihat Allah. Dan di dalam syurga nanti ada masa-masa yang Allah akan turun bersembang-sembang dengan kita. Allah diceritakan dalam hadis sahih bagaimana kita waktu itu tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad, Allah turun mai duduk di depan kita dan bercakap dan panggil nama kita. Allah, wahai fulan ibni fulan, sebut nama kita. Wahai Jafri Abu Bakar, saya lagi sebut nama tuan-tuan. Wahai Abdullah, sebut nama kita. Kita dah fikir macam mana, kenal ke Allah kat kita ni banyak sangat ni, juta-juta bilion-bilion, masya-Allah tahu kan. Dia yang duk tanya macam tu, mau tanya tu pergi balik bang. Sekalian Allah yang jadikan kita, dia kenal kita. Dia mai duduk depan kita, wahai fulan dan bini fulan. Ingat tak dulu ni sembang Kita boleh rujuk kitab Bahrul Mazi jilid 8. Dia kata, wahai fulan dan bini fulan, ingat tak dulu ni, waktu dunia dulu ni, duk sebut nak buat tu, nak buat ni, duk cadang nak buat tu, duk cadang nak buat ni, ingat dah, tapi tak buat kan? Allah, kita pun duk garuk kepala tak gatai. Garuk kepala tak gatai. Kan? Betul lah ya Allah, saya minta ampun lah ya Allah, minta maaf lah ya Allah, sungguh-sungguh. Memang teringin duk cadang nak buat tu lah, duk kata nak buat sunat witir tu lah, tak buat-buat gembala ni. Betul, contohlah. Kan? Duk tiap-tiap hari pun nak bangkit tahajud ya Allah, tapi duk terkejut je tiap-tiap hari ya Allah. Tu subhanallah, nak buat tapi minta ampun lah ya Allah, minta ampun lah. Allah kata apa? Dah aku ampunkan. Tu yang kamu duduk sini ni. Kalau aku tak ampun, kamu tak duduk sini. Allah. Nak abang kata apa? Nak cerita waktu tu betapa mesranya Allah dengan kita ni. Boleh bersembang-sembang dulu, cerita flashback. Macam kita jumpa kawan-kawan geng-geng sekolah kita, ada WhatsApp group lah ni. Jumpa geng-geng sekolah kita dulu. Kalau pi gathering lah tuan-tuan, kalau pi buat reunion, benda duk cerita apa? Cerita kat asrama dulu ni, ingat lah dulu. Slot track kawan tu hang balas, ingat tak? Sampai kawan tu duk marah-marah cari slot track bottom dia tak ada, hilang pun semua, ingat hang curi dulu. Itu sembang-sembang kisah-kisah dulu macam tu, mesra. Macam itulah kita dengan Allah nanti. Dia duk sembang pasal hai kita, dia sembang pasal hidup dunia kita. Ya Allah Rabbi, tuan-tuan, mesranya Allah dengan kita pada waktu tu. Tuan-tuan nak duduk dalam momen tu, tuan-tuan nak duduk dalam masa tu, tuan-tuan kena jadi ahli syurga. La ni kita kena posisikan kita sebagai ahli syurga siap-siap dah. Maksud dia, kalau tuan-tuan nak jadi ahli syurga nanti ni, la ni kena buat kerja dia dah. Kalau tuan-tuan nak pergi duduk satu tempat, tuan-tuan nak beli rumah, sebagai contoh, tuan-tuan duk buat apa ni Ustaz Jamat, duk pergi cari survey, lepas tu dapat dah satu tempat, faham tak? Nak beli satu development, nak beli rumah dekat situ. Tuan-tuan bukan boleh tiba-tiba pergi dapat rumah tu, tuan-tuan kena cari kerja untuk dapat duit. Tuan-tuan, kalau rumah tu harga apa semua, tuan-tuan sekalian, masalah Jamat, yang nilai dia, yang contoh sebagai installment dia ada 1,500 sebulan. Tuan-tuan, gaji tuan-tuan kena cukup untuk bayar installment tu, baru boleh beli rumah tu. Tidak? Tuan-tuan kena cari kerja, nak ada kerja yang stabil, tuan-tuan nak kena pasti apa semua, tuan-tuan nak kena make sure, tuan-tuan kena buat usaha untuk dapat rumah tu, sebab tuan-tuan nak pergi duduk di situ. Ni syurga tuan-tuan, bukan rumah. Syurga. Nak dapat syurga ni tuan-tuan, maksud imat tuan-tuan, bukan sekadar nak pergi duduk. Tuan-tuan, syurga satu tempat yang cukup istimewa, cukup hebat. Dan syurga ni dia akan mai dengan usaha-usaha yang tuan-tuan buat waktu hidup di dunia. Sebab tu ada para sahabat tuan-tuan yang dia tinggal akhirat dia. Dia tinggal dunia dia, dia fokus akhirat dia. Sebab apa? Sebab dunia tak ada nilai apa. Tuan-tuan, awal tadi saya sebut siap-siap dah.
Lah ni sekarang ni kalau tuan-tuan nak duduk dalam posisi tu, nak duduk dalam majlis yang kita sebut saat ni, nak duduk dengan Allah bersembang, tuan-tuan, lah ni masa ni kita kena mujahadah. Tuan-tuan kena paksa diri tuan-tuan untuk jadi ahli syurga. Kena paksa diri tuan-tuan untuk syurga. Dan ahli syurga ni tuan-tuan, dia kena buat amal baru boleh jadi syurga. Faham sekalian? Macam mana di syurga nak bangkit tahajud pun tak boleh? Macam mana di syurga Quran pun tak baca hari ni? Macam mana di syurga dosa boleh buat, pahala susah nak buat? Faham tak ni? Macam mana di syurga nak pergi sembahyang jemaah pun kita berkira? Macam nak di syurga nak sembahyang sunat 2 rakaat pun kita tak larat nak buat? Tuan-tuan, sungguh tak ni? Tak apa nak hangguk pilih sikit. Tidak tuan-tuan? Allah, cerita dia apa? Mujahadah. Cerita daripada kitab ni dia nak suruh jaga mata kita ni. Mata kita ni Allah reserve, dia menanti-nanti untuk tengok wajah Allah tu. Mata kita ni dia menanti-nanti momen tu yang dia nak tengok wajah Allah tu. Jangan buat perkara yang menyebabkan mata kita tak boleh tengok wajah Allah nanti. Jangan buat perkara yang menyebabkan mata kita tak boleh nak tengok wajah Allah nanti ni. Dengan kita melakukan perkara yang menyebabkan berdosa mata tu, salah guna mata tu. Tuan faham tak ni? Tu hadis apa ni maksud dia cerita macam tu. Dia kata apa? Musalli al-syamat, dia kata apa? Maka mata hanya sahanya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada ada dalam negeri dunia dan tiada ada dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat, iaitu melihat Allah itu, bahawa dipelihara akan dia, dijaga akan dia mata itu dengan sungguh-sungguh, dengan sehingga-hingga pelihara. Disebabkan mata kita ni duk menanti-nanti nak melihat perkara yang paling besar, paling istimewa, itu melihat Allah, maka lah ni pun nak kena jaga dia dengan jaga yang sungguh-sungguh istimewa. Pasal apa? Pasal tak mau nanti. Tu macam hari tu kita cerita tentang seorang yang nama dia apa dia, Sa'labah tu, yang kita nampak seorang perempuan tengah mandi tu ya. Kan cerita hari tu ni. Sampai dia takut sampai mati dia. Pasal apa? Waktu Nabi SAW tanya, apa kamu nak wahai Sa'labah ni? Apa kamu nak? Sampai teruk sangat kita nampak orang perempuan ni. Kita ternampak perempuan mandi. Rasulullah tanya dia, pasal apa ni? Apa kamu nak ni wahai Sa'labah? Apa kamu nak wahai Sa'labah? Aku nak syurga. Tak pasal apa? Pasal dia takut ternampak tu menyebabkan dia tak masuk syurga. Sebab tu yang dia takut sangat tu. Anda faham tak ni? Matlamat hidup dia tu syurga. Matlamat mata dia tahu syurga. Sebab tu dia nak jaga sungguh. Dia tak mau tengok benda yang boleh menyebabkan dia tak masuk syurga Allah. Takut sangat sampai menyebabkan dia mati. Wah, Sa'labah ni tuan-tuan sekalian, dahsyat, masya-Allah, Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan tu para sahabat. Dan dimuliakan dia dengan sehabis-habis mulia. Muliakan mata tu dengan sehabis-habis mulia. Sebab apa? Sebab dia akan melihat perkara yang paling mulia, itu melihat Allah. Dan bahawa tiada dikotor akan dia dengan memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Habis. Tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk dalam bab yang baru, fasa yang kedua pada menyatakan telinga. Macam mana pula telinga ni? Kenapa Allah jadikan telinga tu? Apa tujuan Allah jadikan telinga tu? Apa tujuan akhirat dia? Apa tujuan dunia dia? Dan bagaimanakah cara untuk kita jaga telinga kita itu dengan sebenar-benar jaga, tuan-tuan sekalian, insya-Allah, supaya dia tidak merosakkan hati-hati kita daripada dosa yang menyebabkan hilang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan sekalian, habis pengajian kita pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita, berikan kekuatan kepada kita untuk beramal. Tuan-tuan, sebelum kita nak tutup majlis ni, macam biasalah, saya masih membuat jualan wakaf untuk Ma'had Darul Faizin. Bukan Ma'had Darul Faizin dah. Sekarang ni Kompleks Islam Darul Faizin. Pasal kita dah beli tanah yang 7 ekar tu, kita akan buat kompleks kat situ. Di dalam Kompleks Darul Faizin ni, bawah dia ada Ma'had Darul Faizin, ada Taska Darul Faizin, ada Pratafis Darul Faizin. Sebenarnya saya sebut ni semua dah ada dah. Pratafis Darul Faizin dah ada dah. Dah beroperasi semenjak lama dah, 2009 hari tu dah ada dah. Ada 130 pelajar. Ma'had Darul Faizin pun dah ada dah. Ma'had Darul Faizin, Musalli ala Sayyidina Muhammad, ada 30 pelajar. Ma'had Tahfiz Quran dan Hadis. Sekarang ni yang next yang kita nak buat ialah rumah orang tua-tua. Masjid dan rumah orang tua-tua.
sekalian. Jadi orang tua-tua akan duduk situ untuk mengaji setiap hari. Saya sendiri akan insya-Allah komit untuk baca kitab setiap hari. Jadi orang tua-tua tu duduk mengaji setiap hari macam itulah. Untuk ambil peluang ni, manfaat ni, nak masuk syurga kan. Nak masuk syurga insya-Allah. Jadi kita buat jualan wakaf dekat Muslimat pun ada tabung kita sediakan dekat situ. Tuan-tuan masuk je duit kat dalam tu, nanti kita akan koyak sedia wakaf, kita simpanlah. Sedia wakaf tu tak penting pun kan. Tapi macam mana pun setiap nilai RM50 yang masuk dalam tu, insya-Allah kita akan allocate dia sebagai wakaf. Jadi tuan-tuan tak payah risau insya-Allah. Nah, ada tabung disediakan, brosur pun ada. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, ada nombor akaun dekat dalam tu, boleh masuk juga insya-Allah dalam akaun Maybank. Mudah-mudahan dia jadi manfaat kepada kita. Tuan-tuan masuk dan niatkan kepada ibu dan ayah kita insya-Allah. Di pahala dia akan sampai pada mereka dan sampai pada kita insya-Allah. Dan tuan-tuan buat macam tu kepada mak ayah, anak-anak kita akan buat benda yang sama pada kita mudah-mudahan insya-Allah. Saya tu aku qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna dzikraka wa syukraka wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. وعن والدينا وعن جميع المسلمين سمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى.